kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Seri Aminuddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berhormat Saudara Nuzhan, Esko Kerajaan Tempatan dan Pangkutan Awam Selangor, Yang Berusaha Tuan Roski Agus bin Taha, Ketua Pengarah Pangkutan Jalan Malaysia, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pangkutan, Jabatan, Agensi Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan strategi pengendali e-mailing dan kesatuan-kesatuan BAS, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, para penerima program MyPSB yang kita raikan pada pagi ini. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, saya rasa bersyukur kerana kita dapat berhimpun di majlis pelancaran program MyPSB tingkat kebangsaan tahun 2023 yang sangat bermakna pada hari ini. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan Kerajaan Negeri Selangor selaku tuan rumah bagi pelancaran program MyPSB peringkat kebangsaan tahun 2023 di Batangkali pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia sebagai pengeraju kepada program pada hari ini. Tidak lupa penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana, Kementerian Kewangan Malaysia dan unit penjelasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri yang memberikan sokongan dan kerjasama bagi menjayakan program yang berteraskan kepada agenda Malaysia Madani ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan memahami kehendak rakyat yang memerlukan pengangkutan awam yang bermutu dan boleh dipercayai. Kerajaan juga mendengar maklum balas pemain industri tentang pentingnya sektor pengangkutan komersial dalam menyokong aktiviti ekonomi negara. Pengangkutan awam dan komersial yang mantap bergantung kepada pemandu yang profesional. Dengan semangat Malaysia Madani, saya yakin Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui JPJ sentiasa berusaha untuk memantapkan sektor pengangkutan, kerana ianya juga merupakan pembangkit kepada pembangunan sosio-ekonomi negara ini. Dalam hal ini, Kementerian telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program bantuan lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam ataupun dinamakan sebagai Public Service Vehicle PSV, e-mailing, taksi dan bas kepada golongan sasar, khususnya kumpulan B40 yang menghadapi cabaran ekonomi bagi mendapatkan lesen vokasional PSV. Inisiatif yang akan dilancarkan pada hari ini merupakan tanggungjawab dan komitmen kerajaan untuk membuka peluang dan ruang kepada masyarakat bagi mempertingkatkan taraf sosioekonomi dan pendapatan isi rumah melalui peluang pekerjaan dalam sektor pengangkutan awam. Selain itu, program ini secara langsung akan menyokong dan menambah baik kelangsungan sektor pengangkutan awam dan pelancongan di negara kita. Program MyPSB ini dapat melahirkan pemandu bas, taksi dan e-mailing yang kompeten dan selamat, kerana mereka akan menjalani latihan dan ujian untuk memastikan kompetensi sebelum diberikan lesen vokasional PSV dan dibenarkan untuk membawa kenderaan perkhidmatan awam. Di samping itu, program ini juga akan menyediakan pemandu kenderaan perkhidmatan awam atau komersial yang terlatih dan profesional bagi mengisi kekurangan pemandu dalam sektor pengangkutan darat. Saya yakin inisiatif ini akan memenuhi permintaan rakyat secara inklusif serari dengan dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 dan seterusnya membangunkan sektor pengangkutan mampan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan tuan-tuan dan puan-puan, mengapa saya membuat keputusan bersama-sama dengan JPJ untuk memilih Negeri Selangor sebagai tempat untuk kita merasmikan dan melancarkan program MyPSB ini, ialah kerana antaranya Selangor merupakan negeri yang paling memerlukan
tambahan pemandu e-hailing dan bas. Ini sudah tentu ada hubung kait dengan kemajuan ekonomi negeri Selangor. Oleh kerana pembangunan dan kemajuan ekonomi yang begitu cepat dan sudah tentu permintaan terhadap pengangkutan awam itu juga meningkat. Yang pertamanya sekali, kita mengalami kekurangan bas yang cukup besar, kekurangan pemandu bas yang cukup besar di Selangor dan di Lembah Kelang. Bukan sahaja di kalangan syarikat-syarikat pengusaha bas swasta, tetapi di kalangan pengusaha bas yang dilaksanakan oleh kerajaan pun kita mengalami kekurangan yang cukup besar. Umpamanya di bawah prasarana, bas-bas rapid KL tidak cukup memandu pada hari ini. Kita mempunyai lebih kurang 1,700 bas, tetapi setiap hari yang kita boleh beroperasi tidak sampai 1,000 bas. Antara faktor ialah kita mengalami kekurangan pemandu bas. Jadi untuk kita memastikan perkhidmatan bas yang lebih baik dan efisien, terutamanya yang dikendalikan oleh Rapid KL, kita mesti memerlukan pemandu bas yang mencukupi dan terlatih. Justru itu, prasarana khususnya Rapid KL sedang menjalankan proses pengambilan pemandu-pemandu bas secara besar-besaran. Jadi hari ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan khususnya yang telah pun mendapat PSC untuk bas supaya memohon kerja daripada pihak prasarana dan Rapid KL. Sebenarnya peluang pekerjaan cukup banyak kerana prasarana sahaja memerlukan ratusan pemandu bas untuk menampung permintaan pada hari ini. Dan dalam tahun-tahun yang akan datang, terutamanya untuk tahun depan, Kementerian Pengangkutan akan meneruskan agenda untuk menambah bilangan bas di dalam negara kita, khususnya di Lembah Kelang. Kerana di Lembah Kelang ini merupakan bandaraya, pusat bandaraya, ibu kota negara kita, dan kita mengalami kekurangan bas yang cukup tinggi. Kita seperti yang saya katakan, termasuklah bas-bas Selangor, kita tak sampai 2,000 bas di Lembah Kelang. Kalau berbanding dengan umpamanya kota di Singapura, satu pulau saja ada mempunyai lebih kurang 5,000 bas. Jadi untuk kita memastikan perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih baik, tambahan bas awam merupakan satu agenda yang penting yang mesti kita laksanakan di Kuala Lumpur dan di sekitar Selangor. Justru itu memang agenda kita untuk menambah bilangan bas, dan saya berterima kasih kepada kerajaan negeri Selangor kerana negeri Selangor antara negeri pertama yang menyediakan perkhidmatan bas percuma kepada rakyat Selangor dengan peruntukan yang cukup besar daripada kerajaan negeri. Jadi dikatakan 45 juta setahun untuk menyediakan ratusan bas Smart Selangor secara percuma. Dan saya berharap inisiatif ini dapat kita gabungkan dengan inisiatif di peringkat Kementerian Pengangkutan supaya sama-sama kita memastikan laluan-laluan yang dilalui itu dia memberikan manfaat sepenuhnya, supaya kita tidak bertindih antara perkhidmatan Rapid KL dengan pihak Smart Selangor. Dan kita yakin bahawa dengan kerjasama yang erat di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kita mampu untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Bas merupakan pelengkap kepada sistem pengangkutan rel. Seperti yang dikatakan, Selangor antara negeri yang paling bertuah di negara kita, sebab semua pengangkutan rel bandar bertumpu di negeri Selangor. Sekarang kita sudah ada 2 laluan MRT Subang, Sungai Buloh Kajang dan MRT Putrajaya. Hampir keseluruhan laluan itu berada dalam negeri Selangor. Kita juga ada laluan LRT Ampang sampai Gombak. Lepas itu LRT Sri Petaring dan LRT Keranajaya juga merupakan di Selangor. Dan satu lagi laluan LRT yang paling penting yang sedang dibina dan akan disiapkan tak lama lagi ialah laluan di antara Shah Alam ke Klang, iaitu LRT 3 yang berada dalam negeri Selangor juga.
Jadi semua perkhidmatan dan juga projek-projek pembangunan pengangkutan rel ini memang bertumpu di negeri Selangor, kerana Selangor merupakan negeri yang paling padat dari segi penduduk, dan kita memerlukan bas sebagai pelengkap kepada pengangkutan rel ini. Dan memang kita harap kita dapat memastikan pertambahan bilangan bas, dan sudah tentu salah satu faktornya ialah kita memerlukan pemandu-pemandu bas yang ramai. Dan sudah tentu ramai yang kata mengapa kita kekurangan bas ialah kerana pakej gaji yang tidak begitu menarik untuk menjadi pemandu bas. Ini pun telah pun kita mengambil kira, dan prasarana telah pun menambah allow untuk pemandu bas supaya untuk menarik lebih minat, lebih ramai rakyat di Selangor untuk menjadi pemandu-pemandu bas. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan mengambil peluang ini, sekiranya berminat selepas mendapat lesen PSV untuk bas ini, terus memohon daripada pihak prasarana ataupun Rapid KL sebagai pemandu bas di negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan, bagi menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat, Kerajaan Perpaduan telah meluluskan peruntukan berjumlah RM2 juta di bawah Belanjawan 2023 untuk menanggung kos bayaran latihan dan ujian bagi lesen vocational PSV menerusi program MyPSV seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari yang lalu. Inisiatif ini akan memanfaatkan selama 4,000 orang penerima yang meliputi 3,500 orang untuk PSV, e-hailing dan taksi, dan 500 orang untuk PSV, bas di seluruh negara. Peruntukan tersebut juga merangkumi kos ujian dan latihan kepada calon dengan kadar RM190 untuk setiap calon PSV, e-hailing dan taksi, manakala RM2,590 untuk setiap calon PSV bas. Jadi sesiapa penerima ini tidak perlu bayar apa-apa, kerajaan menanggung bayaran untuk kursus dan ujian lesen PSV ini. Pada hari ini saya akan melancarkan program MyPSV peringkat kebangsaan, dan seterusnya akan menyampaikan kepada kumpulan pertama peserta bagi program MyPSV, iaitu selama 300 orang pemohon lesen vocational PSV, e-hailing dan taksi, dan 50 orang pemohon lesen vocational PSV bas dari sekitar negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi saya ucapkan syabas kepada semua penerima, 300 untuk e-hailing dan taksi dan 50 orang untuk bas. Saya ingin memaklumkan terdapat syarat-syarat kelayakan bagi mendapatkan lesen vocational PSV di program ini, di bawah program ini. Yang pertamanya, mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, lulus pemeriksaan kesihatan, bebas daripada senarai hitam. Pemohon lesen vocational PSV mestilah memiliki lesen memandu kompeten kelas D, dan pemohon bagi lesen vocational PSV bas dengan berat dan bemuatan melebihi 7,500 kg mestilah memiliki lesen memandu kompeten CDL kelas D sekurang-kurangnya 1 tahun atau CDL kelas E. Saya yakin tuan-tuan dan puan semua telah memenuhi syarat-syarat ini, kerana hari ini bakal menerima lesen PSV, maksudnya dah lulus memenuhi syarat, dan ini sudah tentu tuan-tuan dan puan semuanya mempunyai rekod yang bersih, tak ada senarai hitam, tak ada saman di bawah JPJ. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua penerima. Selaras dengan penambahbaikan prosedur lesen vocational terdiri daripada kategori PSV dan GDL oleh kerajaan untuk memudah dan membantu rakyat Malaysia mendapatkan lesen vocational, ujian teori bagi pengambilan lesen vocational untuk kenderaan perkhidmatan awam PSV dan kenderaan barangan GDL telah pun dimasukkan. Walau bagaimanapun pemohon masih perlu menghadiri dan melengkapkan kelas teori sedia ada sebelum lesen terbabit dikeluarkan. Ini juga antara inisiatif dan dasar yang saya perkenalkan baru-baru ini, iaitu kita memansuhkan ujian teori untuk PSV. Ini saya rasa dialu-alukan oleh ramai pihak, sebab tuan-tuan dan puan mungkin dah lama meninggalkan sekolah. Kalau dengar saja perkataan ujian itu, dia bimbang
ujian teori dan balik buat peperiksaan dia bimbang sikit. Jadi kita mengambil kira bahawa yang penting kita nak menerapkan aspek-aspek keselamatan kepada pemandu, bukannya nak menguji dari segi teori ataupun dari segi kertas, tetapi yang penting pemahaman untuk kita pastikan aspek keselamatan itu dijaga. Itu sebabnya kita hanya tekankan kelas teori itu mesti ambil, mesti duduk beberapa jam untuk mendengar ceramah, mendengar taklimat daripada pegawai JPJ, tetapi kita mansuhkan ujian PSV itu. Itu antara pembaharuan yang telah pun saya laksanakan bersama-sama dengan rakan-rakan dan pegawai-pegawai di Kementerian Pengangkutan baru-baru ini. Jadi ini memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Sehubungan dengan itu, calon-calon di bawah program MyPSV Bus perlu menduduki kursus teori vocasional, latihan dan ujian praktikal merangkumi RITA dan jalan raya setara dengan ketetapan sedia ada. Untuk calon di bawah MyPSV e-hailing hanya perlu duduk kursus teori e-hailing sahaja. Penetapan kesemua modul kursus ujian dan latihan adalah setara dengan ketetapan sedia ada, merupakan usaha berterusan MOT melalui JPJ untuk memastikan semua pemandu kenderaan perkhidmatan awam dihasilkan adalah betul-betul kompeten dan menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Menerusi inisiatif ini, kerajaan sentiasa komited untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pematuhan peraturan-peraturan jalan raya dan juga pembudayaan keselamatan jalan raya. JPJ akan mendiaralas senarai penerima bantuan kepada Institut Memandu IM dan pengendali e-hailing dengan kerjasama persatuan-persatuan pengusaha bas serta agensi-agensi lain yang terlibat. Untuk makluman penerima-penerima MyPSV e-hailing pula, satu lagi perkara yang saya nak sampaikan dan titik beratkan ialah baru-baru ini dalam beberapa bulan yang lalu pihak Kementerian Pengangkutan juga telah memperkenalkan satu lagi inisiatif dan dasar yang baru, iaitu memanjangkan usia kenderaan yang dibenarkan untuk kenderaan e-hailing daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Ini merupakan satu dasar yang kita perkenalkan untuk mengambil kira beban yang dihadapi oleh pemandu-pemandu e-hailing. Sebab mungkin ramai pemandu e-hailing yang sedia ada kenderaan mereka sudah sampai 8 tahun, 9 tahun. Kalau kita mengekalkan dasar lama hanya 10 tahun, bermula tahun depan sama ada dia perlu memberikan kenderaan baru ataupun berhenti menjadi pemandu e-hailing. Jadi kita mengambil kira COVID dah 2 tahun tak boleh bergerak. Jadi kita membenarkan, melonggarkan syarat, memanjangkan usia kenderaan e-hailing sehingga 15 tahun. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau baru memasuki industri e-hailing ini, katakan kenderaan tuan-tuan dan puan-puan dah sampai 8 tahun, masih ada 7 tahun lagi untuk berjalan sebagai kenderaan e-hailing untuk kenderaan tersebut, iaitu 15 tahun. Jadi sekali lagi kita mengadakan ataupun inisiatif dan melaksanakan dasar yang memahami kesusahan daripada rakyat, dan kita cuba melonggarkan sedikit syarat tanpa berkompromi daripada segi aspek keselamatan. Walaupun usia kenderaan 15 tahun dibenarkan, tetapi yang penting kita juga berharap tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemilik kenderaan mesti bertanggungjawab memastikan tahap keselamatan kenderaan sentiasa dijaga dengan baik supaya menjaga keselamatan anda sendiri dan juga penumpang-penumpang yang bakal dibawa. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada JDJ atas koordinasi program MyPSV di samping usaha untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti, dinamik dan berprestasi tinggi kepada rakyat dan negara. Saya berharap jabatan dan agensi yang terlibat dalam program MyPSV akan bekerjasama secara langsung bagi merealisasikan inisiatif ini agar dapat dilaksanakan dengan lancar dan jayanya untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat seterusnya mengurangkan beban mereka. Saya juga berharap penerima bantuan di bawah program MyPSV akan memanfaatkan bantuan ini kerana program ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk membantu golongan sasar di negara kita. Sekali lagi saya mengambil kesempatan untuk merakamkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program majlis perancangan pada hari ini,
dan dengan segala hormat dan sukacitanya saya melancarkan program MyPSP peringkat kebangsaan tahun 2023. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani.